Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan hai kembali kepada Dara Channel. Hari ini saya akan kongsi dengan korang tentang pengajian am iaitu esei, yang mana tajuk esei tersebut adalah terdapat beberapa ciri yang perlu ada pada golongan belia untuk memajukan sesebuah negara. Maka jelaskan ciri-ciri tersebut. Maka daripada soalan ini kita dapat tengok skop soalan ini adalah ataupun dia punya method adalah 5-0, betul tak? Sebab dia kata jelaskan ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri yang perlu ada pada golongan belia untuk memajukan sesebuah negara. Okey, untuk pendahuluan saya akan kongsikan dalam bentuk isi-isi pendahuluan, isi-isi penting dan juga penutup. So untuk pendahuluan kita lihat dari segi pembangunan negara. Kita lihat balik, belia ni sangat penting kepada pembangunan negara. Sebab apa? Sebab golongan belia adalah golongan yang paling produktif. Kalau kita belajar geografi, kita ada golongan produktif, golongan yang tidak produktif, betul tak? Jadi golongan muda ni antara golongan yang paling produktif, salah satunya. So dia sangat memainkan peranan untuk dari segi ekonomi, politik dan juga agama. Dan golongan belia adalah harapan negara. Sebab apa? Dia menentukan corak pentadbiran negara pada masa yang akan datang. Seperti ada tokoh-tokoh ilmuwan kata, untuk melihat keadaan sesebuah negara, lihatlah golongan belia pada waktu itu. Okey, kita sambung kepada isi-isi penting. Isi-isi penting kita ada 5 lah kan, sebab kita ada 5 isi. 5 isi, satu penutup dan satu apa orang panggil pendahuluan. Maka 5 isi tersebut adalah, yang pertama adalah bersikap proaktif. Yang kedua adalah bersikap patriotisme. Dan yang ketiga adalah bersikap bertanggungjawab. Yang keempat adalah beradab. Dan yang kelima adalah bersikap karisma. So untuk huraian bersikap proaktif. Proaktif ni apa? Proaktif ni adalah kita memiliki, salah satu sikap proaktif adalah kita memiliki sikap berani dalam menghadapi cabaran. Sebab apa? Sebab golongan belia sangat penting untuk bersikap berani dalam menghadapi cabaran. Sebab apa? Sebab pelbagai cabaran yang akan datang, kehidupan kita tidak akan menjadi lebih mudah, tetapi kita yang lebih kuat. Faham benda tu? Ulang benda tu. Jadi kita kena memiliki sifat berani dalam menghadapi cabaran. Sebab apa? Sebab bila para pemuda ada sikap berani dalam menghadapi cabaran, kita akan dapat maju ke depan. Kalau kita tak berani untuk sahut cabaran, apa-apa cabaran yang datang, kita tak akan maju ke mana-mana. Dan kita perlu bertindak segera untuk menyelesaikan masalah. Para pemuda belia perlu segera, apabila ada masalah yang datang, kita perlu cari jalan penyelesaian yang baik supaya kita dapat selesaikan masalah tersebut secara produktif. Untuk poin kedua adalah bersikap patriotisme. Macam mana kita nak bersikap patriotisme? Adalah kita mempertahankan negara dari musuh negara. Golongan belia perlu ada sifat ni, terutama sifat patriotisme. Apabila kita lihat balik, sifat patriotisme ni sangat luntur, sangat kurang dah dalam golongan belia sekarang ni. Sebab apa? Sebab kurangnya penghayatan. Antaranya kurangnya penghayatan rukun negara. Jadi kita perlu ada sifat mempertahankan negara. Musuh negara ialah contohnya banyak kita boleh guna. Kita boleh tengok. Pertama, kalau kita golongan belia ni, biasanya kita tengok movie lah, kita tonton movie biasanya kan ada banyak movie tentang patriotisme kan, boleh tonton salah satu. Kita juga boleh baca buku untuk tingkatkan nilai patriotisme. Yang kedua adalah berbakti kepada masyarakat demi kemajuan masyarakat. Contoh berbakti lah macam mana? Yang paling mudah adalah kita guna media massa sahaja. Kita share kempen-kempen yang ada, contohnya kempen-kempen ataupun maklumat-maklumat yang ada dalam internet, kita share. Yang penting maklumat yang betul kita kongsi kepada rakan-rakan kita, yang mana seperti ada kempen gotong royong atau apa-apa sahaja, yang mana apabila masyarakat sertai kempen tersebut akan membawa manfaat. Maka itu adalah salah satu bakti yang dapat kita buat sebagai golongan belia. Dan kita juga boleh sertai kempen, kita boleh kongsi kepada orang lain kempen tersebut. Jadi itu adalah salah satu cara untuk kita tingkatkan patriotisme dalam diri kita. Dan yang ketiga adalah bersikap bertanggungjawab. Macam mana kita nak bersikap bertanggungjawab? Adalah contohnya kita berusaha dan bersikap bertanggungjawab terhadap misi dan visi negara, iaitu kita cuba mencapai matlamat negara. Contohnya macam kalau dulu kan kita ada wawasan 2020. Jadi kita tahu cabaran-cabaran yang ada. Apabila kita tahu cabaran-cabaran yang ada, kita cuba untuk atasi benda tu. Kita sebagai golongan belia, itu saya menyeru kepada rakan-rakan di luar sana, termasuklah saya, supaya kita sama-sama membentuk sasiah dalam diri kita. Itu adalah salah satu cara untuk kita membentuk sifat tanggungjawab dalam diri kita. Kita perlu ambil 100% tanggungjawab terhadap apa sahaja yang berlaku di luar sana. Dengan kita melatih diri kita adalah saya bertanggungjawab atas apa yang berlaku. Saya bertanggungjawab. Itu adalah salah satu ciri-ciri pemimpin yang
21 indispensable quality of a leader is one of them is tanggungjawab. Maka kita bertanggungjawab. Contohnya macam kalau ada apa-apa perkara yang berlaku, kita bertanggungjawab untuk memperbetulkan keadaan. Contohnya kalau ada kemalangan kan, mungkin kita tidak bertanggungjawab terhadap kemalangan tersebut, tapi kita boleh ambil tanggungjawab dari segi kita, cara kita fikir, cara kita mungkin kita tidak sebarkan maklumat palsu. Itu adalah salah satu tanggungjawab yang perlu ada dalam golongan belia. Dan segi tanggungjawab yang kedua pula adalah kita memimpin kumpulan persatuan dan masyarakat dengan baik tanpa sebarang masalah. Contohnya kita sebagai, kalau kita di sekolah lah kan, kita mungkin adalah jadi seorang pengawas, ataupun kalau kita di rumah kita menjadi pemimpin kepada keluarga kita. Jadi kita yang bertanggungjawab memimpin, termasuklah kita memimpin diri kita sendiri untuk memimpin ke arah jalan yang baik. Maka itu adalah salah satu cara sikap bertanggungjawab yang ada yang boleh kita kembangkan dalam diri kita untuk menjadi pemimpin dan belia yang baik untuk negara dan bangsa. Untuk poin yang keempat adalah bersikap beradab. Rakan-rakan sekalian, pernah dengar ada satu pepatah mengatakan adab dan akhlak itu adalah lebih tinggi darjatnya berbanding dengan ilmu. Sebab apa? Sebab kalau orang yang berilmu, belum tentu dia seorang yang beradab dan berakhlak. Tapi orang yang berakhlak dan beradab, tentunya pastinya secara adabnya pastinya dia adalah seorang yang berilmu. Maka adab dan akhlak ni sangat penting, terutamanya kita dengan ibu bapa kita, dengan rakan-rakan kita, dengan guru-guru kita. Adab adalah letak di atas. Sebab apa? Untuk menjadikan negara yang baik adalah kita perlukan rakyat yang baik. Rakyat yang baik datang padanya akhlak dan adab yang baik. Maka salah satu caranya adalah kita menghormati orang yang lebih dewasa pada kita. Tak kira dari segi kita menghormati pandangan dia, kita tidak menyangkal ataupun kita tidak, kita panggil sebagai berkata kasar. Okey, kita tidak mencemuh. Tak kira sama ada di alam maya ataupun di luar saja secara fizikal ni, kita jangan bersikap tidak beradab. Maka kita perlu belajar benda ni, kita kena belajar untuk kita bangunkan sikap adab ni dalam diri kita. Okey, untuk poin yang kelima adalah bersikap karisma. Karisma ni apa? Adalah karisma kita menyemai sikap karisma ni adalah sikap yang mana apabila orang berjumpa dengan kita, orang itu akan suka kepada kita. Itu adalah karisma. Kenapa penting ciri ini dalam untuk pembangunan negara? Sebab ia adalah seperti kita, sikap karisma adalah seperti kita sayangi diri kita dan pemimpin kita. Sebab apa? Untuk menyayangi orang lain, kita kena sayangi diri kita terlebih dahulu, barulah kita dapat menyayangi orang lain. Apabila kita sudah sayang diri kita, kita tidak akan melakukan sesuatu perkara yang dapat merosakkan diri kita. Betul tak? Jadi seterusnya adalah kita menyayangi pemimpin kita. Apabila kita menyayangi pemimpin kita, sudah tentu kita akan membuat keputusan yang betul, yang mana kita akan bersikap positif maksudnya. Walaupun kadang-kadang pemimpin kita ada juga melakukan kesilapan, tetapi kita sama-sama memperbaiki dengan cara kita berfikir secara positif untuk kita mengambil nilai yang positif yang ada terhadap pemimpin tersebut. Makanya poin yang utamanya adalah menghormati orang yang sayangi diri anda dan pemimpin anda. Okey, faham? Yang poin yang kedua adalah sentiasa mengharapkan yang terbaik dan buat sesuatu dan laksanakan untuk dapatkan hasil yang terbaik. Ini adalah poin yang sangat penting, terutamanya dalam kita untuk membangunkan negara. Kita menghasilkan sesuatu yang paling baik, kita buat yang terbaik. Maksudnya do the best, do your best. Okey? Maknanya kita kena buat yang terbaik lah. Apa-apa kerja saja yang kita buat, kalau boleh kita buat do what you love and love what you do. Maknanya kalau kita kerja pun buat benda yang kita suka dan suka apa benda yang kita buat. Dengan itu kita akan dapat hasil yang terbaik. Untuk dapatkan hasil yang terbaik adalah kita kena suka apa yang kita buat, pandai. Okey. So itu adalah 5 poin utama dalam tajuk esei ini. Itu esei terdapat beberapa ciri yang perlu ada pada golongan belia untuk memajukan sesebuah negara, dan ciri tersebut adalah 5 yang tadi yang saya sebut tadi. Okey, jelas. Okey, ini sekadar tambahan untuk esei tadi yang mana di luar tajuk esei lah sebenarnya. Dari segi karisma yang saya sebut tadi kan. Jadi karisma ni kita boleh develop ataupun kita boleh bangunkan nilai karisma dalam diri kita ni dengan tiga cara. Yang mana yang pertama adalah kita tukarkan fokus. Ni apabila kita bertemu dengan orang, kita tukarkan fokus kita. Cara nak membangunkan karisma dalam diri kita. Yang kedua adalah kita cuba mainkan permainan tanggapan pertama, iaitu tanggapan yang baik.
Dan poin yang ketiga adalah kita berkongsi sesuatu. Jadi untuk huraian poin yang pertama iaitu tukarkan fokus, itu apabila kita berjumpa dengan orang lain, kita fokuskan kepada perbincangan tentang orang tersebut, bukannya kita bincang tentang diri kita. Maknanya apabila kita buat benda tu, dia akan tingkatkan karisma dalam diri orang lain juga, yang mana orang itu akan suka terhadap kita. Poin yang kedua adalah cuba mainkan permainan tanggapan pertama, iaitu yang pertama kita ingat namanya. Apabila kita jumpa dengan orang, ini tips yang sangat berkesan. Ingat namanya. Apabila kita jumpa dengan, ingat nama dia. Yang kedua adalah fokus pada minat dia. Contohnya apabila kita berjumpa dengan orang, kita fokus kepada bercakap tentang apa yang dia minat, bukannya kita minat. Sebab apa? Sebab orang akan suka bercerita dan orang akan ingat kita apabila cara kita untuk membuatkan seseorang itu ingat terhadap diri kita adalah kita berbicara tentang diri dia. Itu adalah poin yang kedua. Dan yang ketiga adalah kita sentiasa berfikiran positif. Contohnya apabila kita berjumpa dengan seseorang, kita cuba ambil nilai positif yang ada dalam diri mereka dan bukannya kita fokus kepada perkara yang negatif. Contohnya apa-apa saja perkara kebaikan yang ada pada diri dia. Mungkin dia ada buat kesilapan, tapi apa orang kata ni, orang akan lupa 1000 kebaikan kita hanya kerana satu kesilapan yang kita buat, betul tak? Jadi kita cuba fokus kepada kebaikan yang dia ada. Dengan itulah kita akan melatih diri kita untuk sentiasa berfikiran positif. Pandai. Maka untuk penutup pula, kita penutup ni biasalah kan, kau pun dah pandai biasanya. Jadi pemuda dan pemudi adalah harapan kepada bangsa dan negara. Maka ikhtiarlah yang terbaik supaya kita dapat capai keputusan yang optimal dan paling produktif kepada negara, supaya kita dapat selamatkan negara daripada kemusnahan dan pelbagai saja huru-hara di luar sana, dengan menjadi seorang belia yang baik. Dan kenapa? Sebab golongan belia lah yang mencorak pembangunan negara. So korang huraikanlah benda ni dalam dari segi pendahuluan, isi-isi penting dan juga penutup. So sebagai penutup video penerangan pada kali ini, saya nak ajak rakan-rakan di luar sana untuk share lah video ni kalau bermanfaat, dan subscribe lah video ni supaya saya dapat kongsi lagi video-video pada seterusnya, iaitu video geografi, pengajian dan juga biologi. Maka kalau berminat boleh subscribe. Dan saya juga ingin ajak rakan-rakan di luar sana kalau berminat belajar tentang ilmu pembangunan diri dan juga ilmu tentang menjadi seorang lelaki yang lebih baik, boleh subscribe channel saya yang lain. Ada 2 lagi channel yang lain, boleh tengok dekat description di bawah. Assalamualaikum.